Nombor satu, ada kepakaran ke tidak orang-orang bersama dengan Mahdi? Nombor satu, kita tanya, siapa yang akan bakal dengan dia? Berbagai bidang. Bukan ustaz-ustaz saja, bahkan ustaz-ustaz dianya dah cukup dan wali-wali cukup sebagai ustaznya, pemimpin agamanya. Kalau pemimpinnya dah senonoh, dia pimpin yang lain semua dia jadi dalam keagamaan lah. Tapi kalau pemimpin agama yang tak senonoh, yang dipimpin pun tak senonoh juga. Tak akan jadi senonoh juga. Ya? Tentang ustaz-ustaz, dia tak really memerlukan. Sebab dia sendiri dah cip ustaz. Muka surat 16 sampai? Baik. Sayyidina Imam Mahdi, dia sudah dapat isyarat daripada Allah Ta'ala. Dia dapat arahan daripada wali-wali. Naik Imam Mahdi, naik. Kau tak naik, kami bunuh kau. Sampai begitu sekali. Ya. Kau tak naik, kami bunuh kau. Kenapa? Tanggungjawab dia. Dan kau tak naik, kau tanggung dosa. Ini sekarang porak-peranda satu dunia. Umat Islam tak ada pembela, tak ada apa. Kau naik, tanggungjawabmu. Mana kau tahu aku? Kami tahu. Mahdinya tak tahu dia Mahdi. Mahdinya dia tak tahu dia Mahdi. Ya. Tapi yang nak baiat dia sudah tahu. Mereka dah dikabarkan siapa Mahdi. Siapa Mahdi mereka dan mereka confident. Mereka confident. Mereka kasih tahu. Dia Mahdi mengetahui diri dia Mahdi hanya bila the night before. Malam sebelum dia isytihar saja. Allah downloadkan dia, Allah inputkan dia bahawasanya dia Mahdi besok tugasan gini. Dia bukan orang-orang biasa saja macam kita-kita gini tak tahu jadi Mahdi ya. Dia dah alim, dia dah concern, dia dah faham taktik-taktik ini. Alangkah kita saja orang-orang awam, kita memahami juga kalau kita belajar tentang ahli wal akhir zaman ini kan pula dia. Jadi dia bukan orang biasa, dia dah ulama, dia dah faham, dia dah tengok dunia, dah tengok umat semuanya tu. Barat dan timur dia dah tahu, dia dah study, dia dah tengok semua. Sayyidina Imam Mahdi. Maka apabila besoknya berlaku kecoh-kecoh di Mekah, awal mula dengan kecoh-kecoh di Mina pada bulan haji, melarat-melarat sampai masuk bulan Muharram, di Masjidil Haram, ada berlaku kecoh-kecoh, maka orang suruh dia naik, dia tak naik, dia lari pergi Madinah Al-Munawwarah. Bukan dia lari nak stay dekat Madinah tau, dia ambil minta mandat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia istikharah di sana, hari itu juga dia balik. Kalau zaman dulu kita dengar ustaz kita mengatakan dia balik hari itu juga, mengatakan ini mungkin karamah, tak tahu macam mana dia terbang ke, dia apa ke. Tapi karamah Mahdi bermula bila pulanya? Kita kena tahu. Karamah Mahdi bermulanya bila? Karamah Mahdi bermulanya apabila dia sudah isytihar, dia nak berjalan on the way, nak pergi menuju ke Madinah lagi sekali, dia dihalang oleh tentera 500 orang. Maknanya tak besar tahu, tentera Mahdi tak ramai. 500 orang kecil kan. Kalau askar 500 orang hanya kecil saja. Cuba nak numpaskan dia, tenggelam askar tu. Dan Nabi mengatakan itulah awal mula pertolongan Allah untuk Imam Mahdi. Jadi bermakna yang sebelum ini, karamah dia belum nampak nyata lagi. Maka dia pergi Madinah, hari tu juga dia balik. Kalau dulu ustaz-ustaz mengatakan mungkin karamah dia mungkin macam mana. Kalau sekarang kita dah boleh nampak depan mata kita. Iaitu apa? Flight ada. Mekah Madinah flight ada. Pergi Mekah Madinah macam dari sini pergi KL aja, macam dari Senai pergi KL sajalah. Sekejap boleh sampai. Dulu kalau naik bas makan 5-6 jam juga, kadang-kadang 7-8 jam kalau dengan berhenti, dengan slow, dengan apa semua ya. Saya pernah naik kereta pun, kalau sekarang flight sudah ada, punya cepat lah. Paling-paling jauh macam antara sini pergi Penang pun tak sampai lah. Pergi sampai ke Madinah. Bullet train pun sudah ada. Bullet train pun ada, pun laju bullet train. Kereta pun dah ada. Kereta pun ada. Dulu lambat, keretanya jauh macam dululah kita daripada Singapura, daripada Johor nak pergi ke Melaka, jalan Keluang ni jalan semua, jalan Muar, jalan mana. Sekarang dah ada highway kan. Mekah gitu, dah ada highway. Daripada Mekah sampai Madinah, saya pernah naik kereta, Arab naik kereta limousine. Punya laju 3 jam dah sampai. 3 jam. Boleh balik hari tak kalau 3 jam? Macam Johor pergi KL kan boleh balik hari. Begitu macam Johor pergi KL, balik hari, boleh balik hari. Begitu, maka dia balik hari. Dia pergi sana, dia sembahyang istikharah, dia minta mandat daripada Rasulullah, mantap hati dia, dia balik, kemudian baru dia dibaiat. Sayyidina Imam Mahdi ya. Dia pergi di Madinah. Sekarang kita tengok dia sudah sampai di Madinah punya cerita. Oleh kerana keadaan di Madinah juga tidak selamat baginya, maka ia kembali ke Mekah. Dan dia kembali ke Mekah bukan pasal Madinah tak selamat. Dia pergi Madinah khas untuk jumpa Nabi SAW, ambil mandat daripada Nabi SAW, minta. Padahal dia kalau dengan Nabi, dia anytime istikharah boleh dapat isyarat. Dia dengan Nabi anytime dia selawat saja boleh dapat khabaran daripada Rasulullah SAW. Tapi dia pergi physically menghadap sebagai orang biasa.
sebagai umat yang biasa, sebagai insan biasa, tak gunakan karamah-karamah, tak gunakan special channel dia. Tak gunakan special. Dia ada special channel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia kembali ke Mekah dengan untuk laksanakan tugas. Bukan kembali ke Mekah kerana Madinah tidak selamat, ya. Itu kena taruh bracket ke, nak cancel janganlah. Tapi dia bukan kerana Madinah tidak selamat, ya, tetapi dia kerana melaksanakan tugas. Dia pergi keadaan di Madinah, pergi sana untuk ambil mandat, kena taruh di situ. Dan dia kembali ke Mekah untuk laksanakan tugasannya. Terus dan dia nak emban akan ini tugasannya. Nak digalas akan ini apa tanggungjawabnya. Lalu sekali lagi ia akan ditangkap di dalam Masjidil Haram berhampiran dengan Hajarul Aswad. Lalu dikatakan kepadanya, ditangkap tu maknanya bukan ditangkap, capture, ya. Ditahan maknanya. Orang-orang wali-wali ni dia korang bikin orang dia suka paksa tau. Sebab kalau benda tu betul, bikin, kau tak bikin berdosa engkau. Dia suka begitu, ya. Dia suka apa-apa, suka. Dan sebab wali-wali dia ikut sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau nak bikin, tak ada atur, tak ada plan, tak ada apa. Dia orang tahu Allah dah atur, dah plan. Kau tinggal laksanakan saja. Lepas tu mereka kalau nak bikin apa, there and then, jadi, mesti jadi punya. Diorang punya bikin, diorang kalau bikin tak ada itu. Maka dia capture Mahdi, mereka paksa dia lagi sekali, ya. Paksa dia. Paksa dia. Engkau akan dibunuh seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami. Ada begini, ini punya orang yang nak jadi leader. Dipaksa jadi leader sampai nak dibunuh tak jadi. Bukan kau jadikan aku leader, kau aku bunuh. Terbalik pulaknya. Ya, tak tahulah ada ke tidak sekarang ni, ya. Baik, ya. Engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat yang sedang berselisih ini. Bukankah engkau tahu bahawa antara musuh sudah mulai, bahawa tentera musuh sudah mulai berangkat ke arah kita ini? Ketika itu, ya. Subhanallah, ya. Tengok, ya. Imam Mahdi di Mekah, kemudian pergi Madinah, Mekah dan Madinah. That's why, ya. Kita jangan lupa, ya. Jangan ingat zaman Mahdi, hanya nanti Mahdi nak lepaskan Palestin, bebaskan Palestin. Mekah, Madinah dulu. Kau tengok apa dah jadi di tanah Arab sekarang. Mereka bikin disco, mereka bikin apa semua tu, bukan punya Arab semua tu. Itu kena bersihkan tu semua. Kau tengok apa dalam Masjidil Haram sekarang jadi, Masjid Nabawi jadi. Mereka yang naik jadi imam sekarang dengan akidah-akidahnya semua tu, dengan caranya semua tu. Setahun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan kau tak nak bebaskan Mekah Madinah, bersihkan daripada pahaman ini? Maka Mekah Madinah dia tackle dulu. Mekah Madinah dia tackle dulu. Kemudian baru Palestin. Selalu kita diabui tentang isu-isu Palestin. Memanglah kita concern Palestin, memang kita tak terima orang kacau Palestin. Tetapi kita terlampau konsentrasi Palestin, kita kurang jaga Mekah. Jangan Mekah dengan Madinah dah selamat. Tidak kurang bahayanya Mekah dan Madinah. Tidak kurang celanya dah masuk Mekah dan Madinah. Tapi kerana Mekah dan Madinah tu masih dipelihara oleh Allah Ta'ala, maka tak nampak, ya. Tapi kau tengok itu, boleh tak mereka mengatakan, negeri kami suka hati kami, itu bukan negeri engkau. Setiap inci dalam atas muka bumi ini adalah negeri Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pun kalau ada maksiat kita tak boleh terima. Ini kan pula di sana, di bumi Hijaz tu namanya, ya, Mekah, Madinah semua, di Riyadh sekalipun tak boleh. Dan kalau bilang negeri kau pun ada juga, kami siapa, kamu siapa. Kami setakat jaga sawit dan kebun getah saja. Kau jaga Mekah dan Madinah, Kaabah dan Masjid Nabawi. Dan ini juga perilakumu tak layak. Kalau orang nak pergi naik kelab, boleh. Pak Imam pergi naik kelab, boleh tak? Tak boleh. Mereka tu mengatakan penjaga Khadimul Haramain, penjaga Mekah dan Madinah. Tetapi engkau juga dalam Mekah, Madinah, satu department kau ada arak dan ada foyer-foyer semua itu. Tak boleh. Kita lain, kau lain. Kau dianugerahkan Allah Ta'ala dengan keistimewaan jaga kota suci. Jadi Mekah, Madinah dihandle dahulu Imam Sayyidina Imam Mahdi. Dihandle dulu Mekah, Madinah. Kemudian baru Palestin. Ya. Dan ini jangan kita ingat pergi Mekah Madinah memang stesen, tetapi juga kerana untuk membersihkan Mekah dan Madinah dahulu sebelum Palestin, ya. Ketika itulah terpaksa ia menerima baiat dari 7 orang ulama tadi dan diikuti oleh kaum muslimin yang ada di Mekah, dan di mana baiat ini akan dilakukan di dalam Masjidil Haram, di antara kawasan Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim. Ada mengatakan dia di situ ada mimbar, nanti dia akan naik mimbar. Ada pula mungkin dia naik Hijr Ismail, wallahu alam bisawab. Cumanya kalau sekarang ini boleh tak orang pergi Masjidil Haram suka-suka naik mimbar, naik Hijr Ismail cakap, boleh tak? Tak boleh kan? Tapi Mahdi boleh. Dan mereka tak boleh bikin apa-apa pun. Sama ada, kenapa mereka tak bikin apa-apa? Kenapa polis tak bikin apa-apa? Sama ada memang dah tak ada polis. Tengah kecoh-kecoh.
Ataupun mereka jam semua. Mereka akan tengok. Mereka akan tengokkan saja, mereka tak boleh nak bikin apa-apa. Ataupun mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya, kenapa tak disebutkan caranya? Sebab itu semua tak ada kisah. Small matter. Pokoknya dia boleh naik, dia boleh naik. Kau tak jangan banyak sangat fikir, habis macam mana? Agaknya tentera dia jaga ni, polis-polis ke apa, itu bukan urusan kita. Urusan Allah, Mahdi naik. Caranya macam mana? Wallahualam, Allah Ta'ala tak kurang cara. Mungkin dijamkan mereka, mungkin tak ada polis pada ketika itu. Setelah selesai dibaiat, maka Rasulullah mengatakan dia dibaiat oleh mereka yang baiat kepadanya dan mereka yang terpaksa baiat kepadanya. Bermakna di situ ada yang unwilling. Tapi got nothing to do, dia tengok orang ramai baiat, dia tak baiat, dia takut kena pukul kan. Wali-wali ni garang tau. Mahdi sendiri kau nak dibunuh, kau tak naik kami bunuh. Pasal nak tegakkan kebenaran. Mahdi pun dia tak kasih can. Dah naik, dah baiat semua. Ini kan pula dia tengok alamak ini semua ni. Pak Habib ni semua kiai-kiai tengok seram, dia tengok dia tak berani tau. Wahabi kan penakut PL dia kan. Dia kan lebih kurang macam Yahudi. Nanti dia tengok semua tu, dia tengok alamak baiatlah sudah. Tengok dia. Tak payah takut kena pukul dengan wali-wali semua begitu ya. Dan Allah Ta'ala letakkan gerun dalam hati dia. Setelah selesai dibaiat, Imam Mahdi akan memberikan ucapannya di atas mimbar. Dan seterusnya beliau mendapat kepercayaan dan kecintaan dari seluruh lapisan muslimin sehingga terbentuk satu tentera yang bersedia berkorban apa saja yang mereka miliki, zahir dan batin. Ya. Baik, sekarang kita mau tanya sekarang contoh ya. Nombor satu, ada kepakaran ke tidak orang-orang bersama dengan Mahdi? Nombor satu, kita tanya, siapa yang akan bakal dengan dia? Berbagai bidang. Bukan ustaz-ustaz saja, bahkan ustaz-ustaz dianya dah cukup dan wali-wali cukup sebagai ustaznya, pemimpin agamanya. Kalau pemimpinnya dah senonoh, dia pimpin yang lain semua dia jadi dalam keagamaan lah. Tapi kalau pemimpin agama yang tak senonoh, yang dipimpin pun tak senonoh juga. Akan jadi senonoh juga. Ya. Tentang ustaz-ustaz, dia tak really memerlukan. Sebab dianya sendiri dah chief ustaz. Dan pegawai wali-wali dia semua tu chief ustaz semua tu. Siapa lagi yang di bawah dia? Ada doktor, ada engineer, ada itu, ada ini semua. Kita nak tanya, di setiap negeri sekarang ini, di setiap negara sekarang ini, satu-satu orang memegang satu-satu jawatan. Adakah dia paling ahli dalam jawatan itu? Seperti umpamanya Menteri Kewangan di negeri Jepun. Adakah dia paling mahir dalam kewangan, ekonomi semua? Rasanya ada lagi mahir lagi tak? Kenapa tak tampil? Pasal mereka rasa ini tak worth untuk aku tampil dengan ini orang semua. Mereka tak hargai, maka mereka menggunakan kemahiran aku untuk benda-benda salah. Mereka diam, mereka buat bodoh. Untuk Mahdi, it's worth untuk tampilkan kemahiran aku. Segala yang pegang jawatan-jawatan yang tinggi, megang bahagian kesihatan, megang bahagian kewangan, megang bahagian apa semua tu, rasanya mereka semua paling handalan ke? Rasanya ada yang lebih hebat lagi tak? Ada. Kenapa tak tampil? Mereka rasa tak berbaloi untuk aku tampil untuk orang-orang khidmat bersama orang-orang begini. Mereka, ketika mereka rasa patut tampil, Allah Ta'ala simpankan mereka dulu. Itu mereka akan tampil. Jangan bimbang tentang keahlian-keahlian orang-orang yang ada tu, kemahiran-kemahiran yang ada pada orang-orang Mahdi, kau jangan bimbang. Dah Allah Ta'ala reservekan, dah simpelkan. Dan tentang volunteer, mereka dah tengok orang mati, tengok orang banyak kena tindas semua begitu, dah tengok orang menindas semua begitu. Sekarang mereka, dan mereka tahu kalau Mahdi dah keluar tu dah akhir zaman, mereka akan volunteer apa sahaja untuk Imam Mahdi. Itu saja dekat sini mengajar berapa banyak orang volunteer macam-macam nak khidmat sama kita ya. Ini kan pula zaman Imam Al-Mahdi. Zaman Imam Al-Mahdi. Orang akan berikan semua itu. Tapi kita tanya lagi, mahirkah, bolehkah memimpin orang-orang Mahdi nanti? Mampukah mereka memimpin? Sedang mereka belum ada pengalaman. Sebelum aku jawab, aku tanya, sekarang ini di setiap pelosok dunia, mahirkah mereka yang memimpin sekarang ini? Kalau mahir takkan jadi kocar-kacir beginilah. Tidak mahir, sebab itu kuman boleh sampai tersebar. Tidak mahir sampai macam-macam hal berlaku semua itu. Tidak mahir ya, tidak mahir. Kalau you have doubt dengan tentang pegawai-pegawai Mahdi, you have lagi bigger doubt dengan yang mentadbir setiap pelosok dunia sekarang ini. Ini dari yang Allah pilih punya. Kau jangan bimbang ya. Baik. Maka dia ada semua satu pasukan dan dia baiat seketika itu satu dunia pun disebutkan juga dengan segera satu dunia akan dapat tahu dan mereka akan baiat kepadanya. Satu dunia akan dapat tahu macam mana dulu lagi ulama bilang di tahun 70-an kita dengar
Ustaz mengatakan sekarang dah ada live telecast lah. Muhammad Ali boxing di Amerika pagi, kita itu jam juga boleh tengok di Singapura. Live telecast. Ini Mahdi dah tak payah live telecast lagi. Internet ada. Ketikanya kasarnya pada zaman itu internet masih ada. WhatsApp ada. Semuanya semua ada. Semua. Orang semua dah boleh temu. Dan semua akan Allah Ta'ala gerakkan. Paling tidak kalau tak ada internet macam mana? Allah Ta'ala tak kurang talian. Ingat ya. Segala internet ini, segala sound wave ini, segala apa-apa yang ada ini semua itu adalah satu talian. Allah Ta'ala bukakan satu aja untuk hamba-hambanya. Allah Ta'ala tak kurang talian lah. Macam-macam talian daripada Allah Ta'ala lah. Daripada zaman Nabi, zaman dahulu semua ada telefon, ada internet. Tak ada. Macam mana mereka boleh komunikasi? Dan mereka boleh berkomunikasi. Zaman kita masih kecil-kecil saja dulu ada telefon ke? Tapi komunikasi juga tak? Komunikasi. Kuliah sampai juga sana sini apa semua. Setiap pelosok negeri ada kuliah, ada apa semua. Semua itu. Allah Ta'ala tak kurang jalan untuk sampaikan mesej pada hamba-hambanya. Begitu sekejap saja, dalam waktu sekejap saja satu dunia sudah tahu Mahdi dan semua mula baiat dengan dia di setiap negeri masing-masing. Kami baiat dengan Mahdi. Baiat kepada siapa? Wakil-wakilnya. Wakil-wakilnya siapa? Wallahu alam, akan terbit dalam masyarakat wakil-wakil Mahdi nanti ya. Semua. Paling tidak minimumnya sekali semua bermimpi. Kami mimpi bahawasanya Mahdi dah datang, dah begitu gini. Nanti sembilan mimpi suruh pergi baiat dia pada wakil dia. Fulan bin Fulan ke siapa bagaimana orang akan approach orang ni. Rupanya Fulan bin Fulan pula, bukan aku lah, korang mimpi aku ya. Aku pula mimpi siapa? Fulan pulanya. Rupanya dia orang bawah tangan saja. Jadi tangan atas tangan. Allah, begitu ya. Itu semua sistem Allah Ta'ala. Yang cakap ni kemungkinan. Menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tak kurang cara untuk nak inform, nak spread the news kepada hamba-hambanya tentang pentadbirannya ini. Tengok saja sekarang macam-macam khabar, macam-macam berita semua. Kadang tak ada orang kasih tahu kita. Umat boleh tahu pula bahaya-bahaya benda tertentu, perkara-perkara tertentu. Allah nak deliverkan message, tak kurang caranya. Manusia try to cover punya cover. Leak juga, ada juga yang tahu pulanya. Allah kalau berkendak tak ada siapa boleh tahan.